Itu yang bakal berlaku esok 2.30 petang di TV1 pastinya bajet 2023. Tapi pada 26 hingga 28 Oktober 2022, persidangan antarabangsa warisan kebudayaan tidak ketara 2022 bakal berlangsung secara dalam talian melalui saluran media Jabatan Warisan Negara. Jadi hari ini bersama dengan saya ialah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara, Tuan Muhammad Muda Bahadin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar hari ini, Tuan? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Jadi 26 hingga 28 Oktober 2022 saya difahamkan ianya akan disertai oleh negara anggota ICH UNESCO. Betul. Mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu latar belakang mengenai persidangan ini, Tuan? Okey, pertamanya terima kasihlah kepada pihak RTN yang sudi menerima kami lah pada ini Jabatan Warisan di bawah Motek untuk berkongsilah dengan penonton semua berkaitan dengan persidangan antarabangsa warisan kebudayaan tidak ketara. Jadinya ini buat julung kalilah pertama kali pihak Jabatan Warisan di bawah payung Motek lah menganjurkan persidangan antarabangsa warisan tidak ketara. Jadinya untuk makluman semualah persidangan ini sebagaimana dimaklumkan tadi akan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober ini secara dalam talian. Okey, merujuk kepada apa yang dibangkitkan untuk persidangan ini, kita akan mengetengahkanlah pakar-pakar daripada UNESCO dan juga dalam dan luar negara lah untuk membicarakan tentang warisan tidak ketara di peringkat negara masing-masing lah. Dalam kata apa tu, kita melihat kepada warisan tidak ketara sekarang ini menampakkan satu kemajuan dah untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman-pengalaman dengan pakar-pakar di luar negara lah. Dan juga untuk makluman semualah, dalam persidangan ini kita akan melibatkan pembentangan daripada 21 pembentang, iaitu 9 pembentang daripada Malaysia dan juga 12 pembentang dari luar negara lah. Dan insya-Allah dari situ nanti kita akan berkongsilah pengalaman daripada pakar-pakar luar lah, di mana nanti kita boleh tengok bagaimana negara-negara luar juga memainkan peranan ataupun fungsi dalam memperkukuhkan warisan tidak ketara di negara masing-masing. Di situ nanti insya-Allah lah kita akan mendapat sesuatu yang mungkin kita belum pernah mengetahuinya. Kita berkongsi dengan mereka lah dengan lebih mendalam nanti, insya-Allah. Sebelum kita nak mengetahui siapakah sebenarnya senarai pembentang itu nanti, mungkin boleh kongsikan juga terlebih dahulu sebenarnya objektif utama untuk persidangan ini dan juga apa yang ingin dicapai melalui persidangan kali ini. Okey, insya-Allah objektif kita dalam persidangan ini adalah kita untuk mengetengahkan perkongsian warisan tidak ketara dari pelbagai negara. Kemudian kita juga nak membentuk jaringan kerjasama di antara negara-negara anggota ICS lah, UNESCO, dalam kita saling memperkukuhkan bagaimana memperkembangkan, meningkatkan kesedaran dan sebagainya, khususnya yang melibatkan komuniti. Sebab warisan tidak ketara ni dia komuniti yang memainkan peranan penting. Sebab tanpa komuniti warisan tidak ketara yang yang bukan dalam bentuk fizikal tu tak mungkin dapat kita teruskan legasinya lah. Jadinya di situ salah satu. Kemudian juga kita punya hasrat supaya nanti hasil-hasil pembentangan lah dalam bentuk kertas-kertas persidangan itu kita akan terbitkan dalam bentuk prosiding untuk rujukan dan juga penyelidikan lah oleh orang ramai oleh pelajar-pelajar dan sebagainya. Dari situ kita dapatlah menambahkan pengetahuan, kemudian meningkatkan pentingnya kesedaran lah dan sebagainya lah. Gitu harapan kita, begitulah, insya-Allah. Okey. Sepanjang 26 hingga 28 Oktober ini juga mungkin boleh kongsikan apa di antara topik-topik yang bakal dibentangkan dan siapa di antara panel yang terlibat.
Sepanjang persidangan 3 hari nanti kita akan mengetengahkan sebagai yang saya maklumkan tadilah 9 pembentang daripada Malaysia dan 12 dari luar, melibatkan 4 topik pentinglah. Yang pertama tu kita akan lihat bagaimana setiap negara itu memperkukuhkan pemeliharaan warisan tidak ketara di negara masing-masing. Itu satu topik yang kita tahulah kan. Kita nak berkongsi bagaimana peranan, amalan dan juga orang kata langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara UNESCO di bawah berkaitan ICS untuk kita tahulah dan kita berkongsi nanti. Kemudian topik yang kedua itu ICS dan matlamat pembangunan mampan. Di situ kita akan tengoklah bagaimana kita melihat dari sudut pembangunan tetapi yang bukan dalam bentuk fizikal. Pembangunan yang bentuk yang kita nak naikkan warisan tidak ketara itu dari sudut komunitinya bagaimana, nilai-nilai murni, adat budaya dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiganya kita nak melihat warisan tidak ketara itu dan matlamat pembangunan lestari. Kita nak tengok bagaimana kelestarian warisan tidak ketara itu dari sudut rekod inventory dan sebagainya. Bagaimana negara-negara UNESCO itu mereka melaksanakan pendaftaran inventory mereka dan juga untuk memperkukuhkan bagaimana strateginya. Kemudian yang keempat itu kita pun maklum dalam 2 tahun kebelakangan ini pandemik. Kemudian bagaimana pemulihan, langkah-langkah pemulihan selepas pandemik. Itu kita nak tahu sebab banyak negara yang mengambil langkah-langkah yang berbeza. Macam kita, sebab kita tahu bila pandemik itu banyak penggiat-penggiat industri lah, terutama artis-artis tradisional, penari-penari dan sebagainya yang mungkin terkesan akibat tidak dapat melangsungkan kepakaran mereka kan. Pendapatan pun terganggu, terjejas. Jadinya mungkin di situ kita akan berkongsilah bagaimana negara kita mengambil langkah-langkah, bagaimana negara-negara anggota yang lain kan. Kerana orang kata di situ mungkin ada perbezaan dan mungkin ada persamaan yang mungkin nanti boleh ditambah baik. Itu harapan kita lah, insya-Allah. Okey, tapi mungkin sebelum penonton di luar sana yang ingin bersama-sama dalam persidangan ini, mungkin boleh jelaskan sedikit mengenai bila kita bercakap mengenai warisan tidak ketara itu, mungkin ramai lagi yang tidak memahami mengenai konsep warisan tidak ketara itu, Tuan. Betul sekali. Sebab kita melihat warisan yang ketara dalam bentuk fizikalnya, dalam bentuk bangunannya, tapak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita seharian ini warisan tidak ketara berada di persekitaran kita. Adat resamnya kan, budayanya, kemudian seni persembahan, tarian, kemudian dengan dengan orang kata yang melibatkan ilmu dan kepakaran. Dia bukan dalam bentuk fizikal, tapi dia tampilkan itu yang kita dapat lihat, makanan kan, perkara-perkara sebegitulah. Kemudian kalau kita lihat juga warisan tidak ketara ni dia pelbagai. Dia ada bahasa persuratan kan, kemudian juga ada seni halus, anyaman, songkit dan sebagainya. Itu antara warisan tidak ketara yang orang kata yang sentiasa berlega dalam kehidupan seharian kita yang perlu kita pelihara. Sebab itulah saya katakan tadi komuniti. Berarti komuniti itu kitalah individulah yang memainkan peranan untuk melestarikan, mempertahankan, tidaklah melupakan warisan-warisan kita terdahulu tu supaya perkara-perkara itu dapat generasi akan datang tu ketahui. Kita akan wariskan kepada mereka dan terus diamalkanlah. Contohnya sekarang kita dah banyak melakukan program aktiviti supaya masyarakat komuniti meneruskan warisan tidak ketara. Kesedaran kita ikhtiarkan bagaimana kita buat program-program dengan peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh kementerian di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan juga yang lain-lain. Kita bantu tingkatkan kemahiran kesedaran supaya warisan tidak ketara itu tidak pupus. Sebab kita bimbang suatu hari nanti mungkin makanan-makanan kita semakin tidak diketahui. Tarian-tarian kan, nyanyian-nyanyian tradisional, bahasa persuratan dan sebagainya. Penting juga nilai-nilai murni. Sebab ini selaras dengan dasar kebudayaan negara lah. Daken yang telah diluluskan ataupun oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya supaya pemeliharaan warisan tu terus kita kekalkan, kita
amalkan supaya negara kita bukan hanya membangun dari sudut fizikal, tapi dari sudut komuniti insan yang mengamalkan warisan tidak ketara terus dilestarikanlah. Gitu. Sebenarnya menjadi satu tanggungjawab kita untuk bukan saja kita nak meletakkan tanggungjawab itu kepada pihak kementerian ataupun jabatan warisan khususnya untuk menjaga warisan tidak tampak ini khususnya, tapi juga tanggungjawab kita. Jadi kepada anda yang mungkin ingin bersama-sama dalam persidangan antarabangsa kali ini, bagaimana caranya dan waktunya bagaimana? Okey, kita Jabatan Warisan Kementerian Pelancongan Seni Budaya mengalu-alukanlah semua penonton di sana untuk terlibat, hadir, mengikutilah persidangan kita selama 3 hari itu melalui pendaftaran boleh layari laman sesawang Jabatan Warisan. Di situ ada QNR code, boleh scan dan daftar di situ. InsyaAllah nanti akan mendapat, kita akan sediakan CJ lah. CJ penyertaan, kemudian nanti boleh akan dapat prosiding dan sebagainya lah. Kemudian juga kalau kata di situ ada sebarang ni, boleh hubungi Jabatan Warisan teruslah melalui nombor talian atau laman sesawang kita, berhubung dengan pegawai-pegawai kami di jabatan. InsyaAllah kita akan membantulah untuk pendaftaran. Dan untuk makluman semua juga, kita punya waktu persidangan ni di Malaysia waktu petang. Sebab kita mengambil kira waktu antarabangsa kan. Pembentang-pembentang kita ada yang dari luar negara. So jadi kita sesuaikanlah masa tu, kita mengambil dalam pukul 2 ke 3 petang tu sampai lebih kurang dalam sehari itu lebih kurang dalam 2 ke 3 jam persidangan gitulah Tetapi insya-Allah topik-topik itu sangat menarik. Penonton boleh lihatlah senarai pembentang di situ banyaklah kena sebut kan. Dan juga tajuk-tajuk mereka tu yang mungkin kita boleh mendapat sesuatu yang mungkin kita belum ketahuilah di tempat kita. Mungkin di situ nanti kita boleh berkongsilah, insya-Allah. Okay, sedikit harapan daripada Tuan untuk persidangan kali ini, Tuan. InsyaAllah kita mengharapkanlah persidangan ini mendapat berjalan dengan lancar dan juga mendapat sokonganlah daripada semua rakyat kita kan, khususnya penggiat-penggiat industri dalam warisan tidak ketara lah dan juga pihak-pihak akademi supaya kita dapat lagi memperkukuhkan warisan tidak ketara di Malaysia, khususnya kepada komuniti-komuniti jugalah pengamal-pengamal itu yang lebih pentinglah. Dan juga kita mengharapkan nanti supaya suatu hari nanti banyak lagi warisan tidak ketara kita ni yang mendapat pengiktirafan UNESCO. Kita setakat ni UNESCO kita dah mendapat Mak Yong, Dondang Sayang, Songket, silat, kemudian wangkang bersama dengan China kan, pantun dengan Indonesia. Jadinya usaha-usaha tu kita akan teruskan lagi dengan kerjasama semualah pihak-pihak yang berkaitan supaya Malaysia ni tidak hanya dikenali dari sudut pembangunan yang fizikal, tetapi banyak warisan-warisan tidak ketara yang terdapat di sini yang boleh dikongsikan dengan masyarakat dunia, yang akhirnya nanti akan menyumbang kepada peningkatan pendapatan ekonomi komuniti dan juga negara. Okey, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai warisan ataupun kebudayaan tidak ketara ini, boleh sama-sama di dalam persidangan antarabangsa warisan kebudayaan tidak ketara 2022 pada 26 hingga 28 Oktober 2022. Anda boleh imbas sahaja kod yang tertera di kaca TV anda ini untuk pendaftaran. Terima kasih banyak saya nak ucapkan kepada Tuan Muhammad Muda Bahadin, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara Kedua, sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih juga kepada RTM. Okey, kita nak terus sahaja